Selamat sejahtera kepada semua. Kami dari Grup 8. Topik yang kami bincang adalah tindakan terhadap iklim. Topik ini disediakan oleh Sam Jong Yi, Amir Ikhwan bin Azri, Nur Ain Ashkin binti Nur Hisham, Muhammad Hafiz bin Khairuddin, dan Liu Shankai. Slide seterusnya. Isi kandungan kami adalah pertama sekali, pengenalan. Kedua, punca, kesan dan isu semasa perubahan iklim. Ketiga adalah cara-cara mengatasi perubahan iklim. Dan dua-dua subtopik ini kami akan membincang dari aspek politik dan undang-undang, sosial, pendidikan dengan ekonomi. Dan akhir sekali isi kandungan kami adalah kesimpulan. Seterusnya, saya akan memberi laluan kepada Shikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya akan mulakan dengan pengenalan untuk Sustainable Development Goal yang ke-13 iaitu tindakan terhadap iklim. Sebelum saya mulakan dengan slide pembentangan pertama saya, izinkan saya terangkan sedikit mengenai Sustainable Development Goal yang ke-13. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan tindakan terhadap iklim? Apakah tujuan SDG 13 diwujudkan? Jadi, untuk pengetahuan semua, tujuan tindakan terhadap iklim diwujudkan adalah untuk menangani masalah perubahan iklim yang semakin merosot. Laporan semasa menunjukkan bahawa suhu global telah meningkat sehingga 1.1 darjah Celsius melebihi paras pra-industri yang disebabkan oleh peningkatan kepekatan gas rumah hijau. Kejadian bencana alam yang sangat kritikal dan paras laut yang semakin meningkat. Oleh itu, Organisasi Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah merangka Matlamat Pembangunan Mampan yang ke-13 atau SDG yang ke-13 dengan menggariskan sasaran yang perlu dicapai bagi tindakan menangani krisis iklim ini. Tindakan segera perlu untuk mengurangkan pelepasan dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim oleh semua rakyat. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan dalam keadaan iklim untuk jangka masa yang panjang. Perubahan iklim boleh berlaku sama ada secara semula jadi seperti letusan gunung berapi, radiasi dan matahari. Perubahan iklim juga boleh berlaku melalui aktiviti manusia seperti penambangan hutan dan pelepasan gas rumah hijau. Jadi, dengan keadaan perubahan iklim yang semakin merosot, hal ini membawa kepada tindakan terhadap iklim yang perlu dilakukan untuk membaik pulih dan menangani krisis ini. Tindakan terhadap iklim adalah untuk memberi sokongan dan dukungan kepada kawasan yang terdedah secara langsung dengan perubahan iklim dan juga untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik kepada semua menjelang tahun 2030. Jadi slide seterusnya ialah matlamat Sustainable Development Goal yang ke-13. Yang pertama sekali ialah memperkukuhkan daya tahan dan keupayaan untuk berhadapan dengan ancaman berkaitan alam sekitar dan bencana alam di semua negara. Jadi, kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan sesuatu pertubuhan organisasi untuk bersedia dan bertindak dalam menghadapi apa jua bencana alam. Sebagai contoh, Majlis Keselamatan Negara menyediakan infrastruktur sistem amaran awal bencana dengan lebih efektif dan pantas. Seterusnya, mengintegrasikan langkah perubahan iklim ke dalam dasar, strategi dan perancangan negara. Sebagai contoh, kejadian hujan lebat dijangka menjadi lebih teruk dan kerap menyebabkan lebih banyak banjir kawasan baharu dan peristiwa lain berkaitan faktor iklim. Sehubungan itu, Malaysia perlulah memperkukuhkan pengurusan bencana dari segi institusi dengan memanfaatkan peranan Agensi Pengurusan Bencana Negara iaitu NADMA yang berfungsi sebagai pusat fokus kebangsaan untuk rangka sendai. Yang ketiga ialah memperkasakan pendidikan dan meningkatkan kapasiti keupayaan manusia serta institusi bagi menangani perubahan iklim, mengurangkan kesan, beradaptasi dan menerima amaran awal. Matlamat yang keempat ialah
melaksanakan komitmen yang telah diambil oleh negara-negara maju ketika Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim untuk menggerakkan $100 bilion tahunan menjelang 2020 dari segala sumber yang ada untuk memenuhi keperluan negara-negara membangun dalam konteks tindakan mitigasi yang bermakna dan pelaksanaan yang telus dan menyeluruh serta menghidupkan dana iklim hijau melalui permodalan yang ada secepat mungkin. Dan matlamat yang terakhir sekali ialah menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasiti bagi perancangan dan pengurusan berkaitan perubahan iklim yang berkesan di negara-negara yang kurang maju dan negara-negara membangun di pulau kecil, termasuk memberi tumpuan kepada masyarakat, khususnya wanita, belia dan masyarakat tempatan yang terpinggir. Slide seterusnya. Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat beberapa angka dan fakta yang dapat disimpulkan. Yang pertama sekali ialah pertambahan dalam 1 darjah Celsius. Sehingga tahun 2017, manusia dianggarkan telah menyebabkan kira-kira 1.0 darjah Celsius pemanasan global di atas paras perindustrian. Aktiviti manusia merupakan faktor utama punca pemanasan global meningkat seperti yang kita lihat, pembangunan yang semakin pesat, penambangan pokok secara berleluasa dan sebagainya. Yang kedua ialah pertambahan dari 20 cm. Jadi, paras air laut telah meningkat sekitar 20 cm iaitu 8 inci sejak tahun 1880 dan dijangka meningkat lagi 30 hingga 122 cm iaitu 1 hingga 4 kaki pada tahun 2100. Antara faktornya adalah termasuk pencairan glasier dan ais di kutub, pencairan ais di Greenland dan Antartika serta pengembangan haba lautan. Ia menyebabkan paras air laut semakin meningkat sehingga banyak kawasan rendah semakin hilang atau istilah lainnya tenggelam yang dikaji oleh Pusat Kajian Pantai dan Oceanografi, Institusi Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia iaitu NAHRIM. Paras air di Malaysia juga akan terjejas akibat pencairan ais kerana ia akan menyebabkan perubahan kandungan air di kawasan Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Perubahan kandungan air di kawasan lautan ini akan menyebabkan peningkatan paras air laut, terutamanya di negeri yang menghadap Laut Cina Selatan seperti Terengganu, Kelantan, Pahang dan Johor. Yang ketiga ialah 2050. Untuk menghadkan pemanasan kepada 1.5 darjah Celsius, pelepasan karbon dioksida global mesti menurun sebanyak 45% di antara pada tahun 2010 dan 2030 dan mencapai sifar bersih sekitar 2050. Ini adalah matlamat yang harus dicapai oleh setiap negara dan sekarang kita sedang melalui fasa di mana pelepasan karbon dioksida perlulah menurun dalam kadar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat ialah 1/3. Ikrar iklim di bawah Perjanjian Paris hanya memerlukan 1/3 daripada pengurangan pelepasan untuk memastikan dunia di bawah 2 darjah Celsius. Seperti yang terkandung dalam Perjanjian Paris, objektifnya adalah untuk memastikan terdapat aliran wang yang konsisten untuk tujuan pembangunan pelepasan gas rumah hijau yang berdaya tahan dan terhad dan akhirnya mengekalkan pemanasan global di bawah 2 darjah Celsius dan untuk kali pertama memastikan peningkatan suhu disimpan kepada 1.5 darjah Celsius di atas paras praindustri. Semua ini dalam pengetahuan bahawa usaha sedemikian akan membantu mengurangkan kesan dan risiko perubahan iklim. Dan yang kelima ialah 18 million. Sektor tenaga sahaja akan menghasilkan lebih kurang 18 juta pekerjaan menjelang tahun 2030, di mana fokus khusus kepada tenaga lestari. Sektor pekerjaan akan lebih meluas dan semestinya lah sektor pekerjaan yang memerlukan sumber tenaga yang boleh memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan atau menafikan keperluan generasi akan datang.
Dalam masa yang sama, ia tidak memberi kesan terhadap pencemaran alam sekitar. Dan yang terakhir sekali ialah 26 trilion. Tindakan iklim yang teguh boleh meningkatkan keuntungan ekonomi sekurang-kurangnya 26 trilion USD menjelang tahun 2030. Tindakan iklim yang berkesan boleh memberikan sekurang-kurangnya 26 trilion USD dalam manfaat ekonomi sehingga tahun 2030. Jadi, sekian sahaja untuk saya pengenalan. Saya akan teruskan dengan Amir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amir Ikhwan bin Azri akan membentangkan punca, kesan dan isu semasa perubahan iklim dari segi politik dan undang-undang. Dari segi politik, punca yang pertama adalah fokus kepada pembangunan. Kerajaan di sini maksudnya akan memfokuskan kepada pembangunan bangunan kerajaan atau bangunan swasta serta jalan raya yang bertingkat seperti yang kita nampak pada masa kini. Seterusnya adalah politik tidak stabil. Jadi untuk isu semasa yang terkini ialah kerajaan campuran, di mana kerajaan yang terkini adalah bukan hasil daripada undian rakyat. Ia adalah parti atau komponen parti dari Pakatan dan Perikatan yang lain semasa pilihan raya umum yang lepas. Seterusnya, punca yang ketiga adalah kekurangan peruntukan dari kerajaan. Di mana kita fokus kepada yang punca yang pertama, di mana peruntukan akan lebih kepada pembangunan untuk bangunan dan jalan raya. Dan yang terakhir adalah pelepasan gas hijau dari industri, di mana pembinaan bangunan akan melepaskan gas-gas hijau seperti karbon dioksida. Daripada punca-punca tersebut, terdapat kesan-kesan yang akan berlaku dari segi politik, di mana pembangunan yang melampau menjejaskan alam sekitar. Seperti yang saya katakan tadi, pembangunan seperti bangunan yang tinggi dan jalan raya untuk pembangunan, namun tiada yang mengambil kira faktor alam sekitar. Contoh isu semasa di mana pokok-pokok ditebang, pembalakan haram berlaku, di mana akan meningkatkan karbon dioksida. Contoh lain ialah isu banjir, di mana sistem saliran yang tidak baik dan pemparatan yang tidak dapat disediakan oleh kerajaan, di mana fokus kepada hanya bangunan. Seterusnya adalah projek pembangunan tidak terurus, di mana bangunan dilihat merata-rata, di mana tidak tersusun yang menyebabkan alam sekitar tercemar. Seterusnya adalah kesan buruk gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang terlepas dari industri pembinaan atau kilang-kilang industri. Seterusnya, dari segi undang-undang, punca dari segi undang-undang ialah kelemahan undang-undang dalam bidang pembinaan. Yang pertama adalah kelulusan pembinaan yang tidak menepati keadaan semasa. Contohnya di mana pembalakan yang tidak mengambil kira keadaan tanah, di mana keadaan tanah yang mudah terhakis. Seterusnya adalah denda yang tidak memberi kesan kepada pemaju. Denda yang dimaksudkan adalah denda yang kurang memberi kesan, di mana jumlahnya yang sedikit, di mana pemaju masih mendapat keuntungan yang besar. Seterusnya adalah lokasi pembinaan yang tidak bersyarat, sepertinya hutan yang telah dilarang untuk melakukan pembangunan tetapi diluluskan menurut undang-undang oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan yang terakhir ialah penggunaan bahan yang tidak dipantau, di mana bahan-bahan yang terlarang digunakan yang mampu mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, kesan dari segi undang-undang, yang pertama ialah bahan tidak mesra alam digunakan, seperti bahan-bahan yang mencemarkan alam seperti pestisida dan sebagainya di dalam pembinaan bangunan yang akan mencemarkan alam tanpa dipantau. Seterusnya, yang terakhir ialah kesan penerokaan kawasan hutan simpan, di mana penerokaan hutan yang terlarang, hutan simpan yang disimpan untuk masa hadapan akan diteroka dan tidak dikenakan undang-undang yang ketat. Pemanasan global juga akan berlaku apabila hutan simpan ini yang disimpan untuk mengekalkan suhu pada tahap yang baik diteroka, dan maka karbon dioksida akan meningkat dan pemanasan global akan berlaku. Di samping tanah runtuh juga akan berlaku. Seterusnya dari segi sosial, punca yang berlaku
kepada perubahan iklim dari segi sosial. Seterusnya. Okay, punca yang pertama ialah minda yang bertumpu kepada kemajuan semata. Seperti yang dikatakan adalah yang mampu melihat pembangunan seperti bangunan yang tinggi atau jalan raya yang bertingkat. Seterusnya, organisasi yang tidak mengambil berat mengenai alam sekitar. Organisasi contohnya syarikat pembinaan yang membuat di kawasan yang tidak dibenarkan. Yang ketiga ialah pelepasan gas berskala kecil dari masyarakat. Contohnya pembakaran terbuka di kawasan perumahan yang tidak dapat dipantau, maksudnya tersorok di antara kawasan perumahan tersebut. Dan yang terakhir adalah aktiviti sosial yang menyumbang kepada pembiasan yang tidak terkawal. Daripada kesan untuk dari segi sosial, pembangunan bandar tanpa melibatkan faktor alam sekitar, di mana bangunan-bangunan tinggi dibina untuk dapat menjadikan bandar itu moden, tetapi alam sekitar semakin tercemar, di mana tanah-tanah runtuh akan berlaku apabila hutan diteroka, pemanasan global juga akan berlaku apabila kurangnya pokok-pokok hijau yang akan meningkatkan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah masyarakat bebas mencemarkan alam kerana organisasi tertentu jarang memantau. Seperti organisasi kerajaan yang akan membuat penduduk tempatan akan membuat pembakaran terbuka tanpa dipantau oleh organisasi tertentu. Mungkin apabila pembakaran tersebut dilakukan di tempat-tempat yang tersorok. Sekian daripada saya, akan berlaluan kepada Hafiz untuk kesan dan punca dan isu semasa yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Khairuddin. Saya akan menyentuh mengenai pendidikan dan ekonomi. So, pendidikan, punca daripada pendidikan. Kita tiada praktikal di dalam kelas. Negara kita banyak menerapkan teori sahaja sehingga menyebabkan pelajar fikir untuk lulus peperiksaan berbanding dengan mengamalkan perkara ini di luar kelas. Jepun antara negara contoh jika kita ingin mempelajari cara mengamalkan atau praktikkan cara menjaga alam sekitar di luar kelas. Yang kedua adalah kurang pelaksanaan penjagaan alam sekitar di universiti. Jarang kita lihat program menanam pokok dianjurkan di universiti kerana banyak aspek yang perlu diambil kira, antaranya pemilihan kawasan untuk menanam pokok. Lokasi juga hendaklah strategik supaya menghasilkan kawasan yang estetik. Walau bagaimanapun, kawasan lapang tersebut juga boleh dijadikan satu tempat untuk dibangunkan sebuah bangunan yang baru dan lebih menjana pendapatan. Perkara sedemikian menyebabkan terbentuknya program penanaman semula pokok ini. Bukan sahaja pokok, malah kenderaan yang pelajar guna juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Hal ini timbul kerana kurangnya kecekapan sistem pengangkutan di universiti terbabit menyebabkan pelajar perlu membawa kenderaan sendiri. Silibus yang tidak menepati keadaan semasa. Waktu kita belajar di sekolah dahulu, pengetahuan yang ada pada ketika itu tidak seperti sekarang. Siapa sangka pembangunan di sebahagian daerah di Selangor mampu mencetuskan banjir yang agak dahsyat sehingga menggemparkan negara kita. Bukan sahaja negara kita, malah negara jiran juga. Hal ini berlaku kerana ketika pembelajaran dahulu beberapa faktor tidak diambil kira dalam pembinaan sebuah kawasan. Jumlah kepadatan hujan juga yang tidak dijangka untuk beberapa tahun tiba-tiba terjadi seperti di Lembah Kelang. Walaupun terdapat faktor lain seperti pembangunan di kawasan sepatutnya menjadi kawasan takungan air, kemudian masalah PAM yang rosak dan pembangunan yang tidak terancang. Apabila kita mengatakan pendidikan antara punca kepada perubahan iklim, apakah kesannya? Antara kesan daripada isu ini adalah pelajar kurang memahami mengenai perubahan iklim. Pelajar akan kurang menghargai alam sekitar dan tidak menjaga alam sekitar dengan baik. Sebagai contoh, pembuangan sampah di kawasan perhentian bas di sekolah. Kita mendapati plastik yang dibuang merata. Yang kedua adalah pelajar tidak mendapat gambaran jelas cara menyelesaikan masalah perubahan iklim. Pemikiran pemuda adalah gambaran awal untuk melihat sebuah negara itu pada masa hadapan. Oleh itu, sekiranya pelajar tidak dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah ini, maka kesan perubahan iklim ini akan menjadi semakin parah. Yang ketiga, kurang kesedaran mengenai perubahan iklim.
Saya mengatakan demikian kerana masih ramai yang tidak peka dan mengambil berat isu perubahan iklim. Kita masih lihat penebangan pokok secara bebas, pembakaran sampah secara terbuka dan pembuangan sampah di kawasan terlarang. Yang keempat adalah masa hadapan generasi akan datang tidak terjamin. Keadaan bumi yang semakin parah dengan pencemaran alam sekitar menyebabkan bumi semakin tenat. Perubahan iklim akan meningkatkan purata suhu bumi dan perkara ini akan menyebabkan bumi tidak sesuai untuk didiami lagi. Ekonomi. Selain itu, ekonomi juga menyumbang kepada punca perubahan iklim. Ekonomi yang perlahan menyebabkan negara mendesak kepada kemajuan. Perkara ini menyebabkan penebangan kawasan hutan berleluasa untuk melaksanakan projek yang berskala mega, lantas menyumbang kepada perubahan iklim. Perkara ini boleh dielakkan sekiranya pihak bertanggungjawab melaksanakan program penanaman semula untuk menggantikan pokok yang telah ditebang. Yang kedua adalah mengambil kira perspektif menjadi bandar maju tanpa menghiraukan alam sekitar. Menuju ke arah negara maju merupakan satu perkara yang baik, namun sekiranya sumber tenaga masih menggunakan sumber yang tidak boleh diperbarui dan mencemarkan alam sekitar, kita akan dilihat tidak mencapai objektif negara maju kerana kita membangun dalam keadaan bumi tidak menerima manfaat daripada langkah ini. Yang ketiga, keluaran dalam negara rendah menyebabkan negara perlu bersaing untuk mendapat perhatian negara maju untuk berdagang di Malaysia. So, antara inisiatif yang dilakukan adalah meningkatkan kilang pemilik syarikat yang semakin berkembang maju. Dengan peminaan kilang yang bertambah menyebabkan penerokaan kawasan hutan, malah selepas kilang tersebut selesai dibina, sisa terbuang daripada kilang tersebut juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Yang keempat ialah kurang peruntukan untuk menjaga alam sekitar. Program menanam semula pokok yang ditebang tidak menjadi tumpuan atau tidak dihebahkan dalam kalangan masyarakat. Okay. So, kesan daripada ekonomi terhadap perubahan iklim adalah pertama, meningkatkan pencemaran udara kerana berlaku penerokaan hutan, kemudian pertambahan kilang. Kilang yang melepaskan gas-gas yang berbahaya dan akan menipiskan lapisan ozon, kemudian penebangan hutan yang akan mengurangkan proses fotosintesis menyebabkan bumi semakin panas akibat peningkatan karbon dioksida dan kurangnya oksigen. Yang kedua adalah akibat memberi tumpuan yang lebih pada ekonomi, kesannya kurang peruntukan untuk pembangunan sistem saliran yang baik menyebabkan banjir kilat. Perubahan iklim akan menyebabkan perubahan kepadatan hujan berubah, namun dengan mengambil langkah berjaga-jaga seperti mempunyai kawasan takungan air yang baik dan sistem saliran yang lancar, banjir kilat akan lebih mudah mengalir. Namun perkara ini seperti tidak mendapat perhatian kerajaan sehingga berlaku banjir yang dahsyat, sebagai contoh di Selangor. Itu sahaja untuk punca, kesan dan isu semasa untuk tindakan terhadap iklim. Saya memberi laluan kepada saudara Sin. Hai semua, nama saya Liu Shangkai. Saya akan membincangkan cara-cara mengatasi perubahan iklim dalam aspek politik dan undang-undang serta sosial. Jadi, politik merupakan satu aspek penting yang memainkan peranan berat dalam mengatasi sesuatu masalah yang muncul di sebuah negara itu. Misalnya, perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat diatasi dengan penggunaan dasar-dasar. Seperti dasar perubahan iklim negara yang diperkenalkan sejak 2009 memberikan idea-idea secara umumnya berkaitan maklumat perubahan iklim yang sedang dihadapi di negara kita serta pelbagai strategi yang boleh diambil untuk mengatasi impak perubahan iklim. Jadi, bagaimanakah dasar perubahan iklim negara dapat mengatasi perubahan iklim? Yang melalui dua cara, iaitu adaptasi dan mitigasi. Jadi, apakah adaptasi dan mitigasi? Adaptasi yang merangkumi pelbagai tindakan yang membantu komuniti dan ekosistem untuk menghadapi perubahan iklim yang nyata dan jangka berlaku. Manakala bagi mitigasi yang melibatkan pelbagai langkah untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca yang merupakan salah satu punca pemanasan global serta memperkayakan pengumpulan karbon untuk mengurangkan impak perubahan iklim. Jadi, kedua-dua istilah ini juga diterangkan lebih lanjut dengan pelbagai tindakan utama untuk mempercepatkan proses untuk mengatasi impak perubahan iklim.
Dan sini saya ada nyatakan beberapa contoh tindakan utama yang boleh diambil. Yang pertama sekali ialah mengembangkan penerapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi ke dalam dasar dan perancangan alam sekitar dan sumber asli, merangka dan melaksanakan rancangan perubahan iklim melalui kerjasama sektor awam swasta, NGO dan komuniti. Pendekatan seterusnya ialah pelaksanaan program yang bertemakan hijau. Misalnya, penanaman pokok semula. Jadi, kenapa kita perlu menanam pokok semula? Hal ini demikian kerana hutan adalah paru-paru dunia dengan menyerap sejumlah besar gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan sebagainya. Pada April 2021, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli telah melaksanakan kempen penanaman 100 juta pokok di bawah Program Penghijauan Malaysia. Kempen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan liputan hutan untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara. Kempen ini juga mendapat sokongan daripada banyak pihak seperti Yayasan Hijau Malaysia, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Hutan Sabah, Jabatan Hutan Sarawak dan Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Seterusnya, perkuatkuasaan undang-undang terhadap para pencemar besar juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi, apakah peranan undang-undang? Perkuatkuasaan terhadap undang-undang sedia ada diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah melakukan sebarang aktiviti yang boleh menjerumus kepada proses pencemaran, sama ada pencemaran tanah, pencemaran udara ataupun pencemaran air. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127. Akta tersebut merupakan suatu akta berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Ia telah dikuatkuasakan pada 15 April 1975 dan sejak itu, ia telah mengalami beberapa proses pindaan. Mengikut akta tersebut, mana-mana orang terlibat secara langsung dengan sebarang aktiviti yang mencemarkan persekitaran yang melawankan dengan segala peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau 127 ini, jika dibabitkan dengan kesalahan, boleh dikenakan dengan hukuman yang keras. Jadi di sini saya ada tunjukkan beberapa contoh-contoh pihak yang perlu ditentangi dengan undang-undang. Seperti kita ada pemilik kenderaan yang membebaskan asap hitam, kita juga ada penebangan pokok secara haram dan juga pembebasan gas rumah hijau daripada industri besar di negara kita. Jadi aspek seterusnya saya akan bincangkan bagaimana kita boleh mengatasi perubahan iklim melalui sosial. Pendekatan pertama ialah penggunaan teknologi hijau dan amalan gaya hidup hijau. Satu lagi pendekatan ialah pemupukan gaya hidup hijau dalam kalangan semua lapisan masyarakat melalui konsep kesihatan planet ke arah pembangunan manfaat secara holistik. Ini dikatakan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dalam masyarakat pertama Majlis Tindakan Perubahan Iklim pada bulan April 2021. Jadi, apakah tujuan teknologi hijau? Tujuan utama teknologi hijau adalah untuk melambatkan pemanasan global dan mengurangkan kesan rumah kaca yang berpunca daripada perubahan iklim. Dia juga dapat menjimatkan penggunaan air, mengurangkan sisa dan menggunakan tenaga dengan lebih cekap. Pelan Indas Teknologi Hijau ataupun dikenali sebagai Green Technology Master Plan 2017 hingga 2030 yang dilancarkan oleh kerajaan adalah satu rangka kerja untuk memperkasakan teknologi hijau. Di sini juga saya ada sertakan beberapa contoh teknologi hijau yang kita boleh amalkan. Seperti pertama sekali kita ada penggunaan kenderaan elektrik. Kita juga ada plastik, bioplastik dan juga tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga angin dan lain-lain. Bagi amalan gaya hidup hijau pula, apakah yang kita faham dengan amalan gaya hidup hijau? Jadi, ia bermaksud
gaya hidup yang mesra alam sekitar dan tenaga. Ini bermakna setiap aktiviti dalam kehidupan sentiasa memberi manfaat dan kesan positif terhadap keadaan persekitaran dan ketersediaan tenaga. Gaya hidup ini didakwa mampu meimbangi antara keperluan manusia dengan pemeliharaan alam semula jadi. Antara amalan gaya hidup hijau yang kita boleh amalkan ialah amalan kita semula. Menggambarkan 3R, reduce, reuse, recycle, dan kita semula sisa buangan bahan dapur dan sisa makanan. Hindari plastik sekali guna, menggantikan plastik beg dengan beg boleh guna semula dan menggunakan botol yang boleh digunakan semula. Kita juga ada kurangkan penggunaan elektrik. Kita boleh menggunakan peralatan elektrik yang cukup tenaga dan hanya menggunakan elektrik apabila ada keperluan sahaja. Seterusnya, menggunakan air dengan cermas. Menggunakan air dengan cermas seperti menggunakan apabila ada keperluan sahaja dan menggunakan air hujan untuk menyeram tanaman. Dan akhir sekali, kita juga boleh menggambarkan gaya hidup lestari dengan memelihara alam sekitar, berkongsi kenderaan ke satu destinasi yang sama dan ambil nota secara elektronik. Seterusnya, pendekatan kedua untuk mengatasi perubahan iklim ialah komunikasi media sosial tentang perubahan iklim. Jadi bagaimanakah komunikasi sosial media dapat mengatasi perubahan iklim? Komunikasi media sosial tentang perubahan iklim perlu menentang norma sosial yang menyebutkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan dan peran tanggungjawab individu dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi, prosesnya bermula dengan penyabaan maklumat tentang kesedaran perubahan iklim di media sosial. Seperti yang kita tahu, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram dan sebagainya. Selepas itu, pengguna yang saya masukkan di sini, rakyat, mereka akan dapat melihat maklumat yang disampaikan melalui sosial media dan mereka dapat menerima kesedaran dari situ. Dan akhirnya mereka akan belajar daripada kesedaran tersebut dan sehingga menjadikan mereka mampu bertindak untuk alam sekitar dan berkongsi kesedaran tersebut kepada orang di sekelilingnya seperti kawan, keluarga. Dan pendekatan terakhir tidak ada peranan Corporate Social Responsibilities ataupun CSR. Apa itu Corporate Social Responsibilities? Dalam bahasa Melayu, ia bermakna tanggungjawab sosial. Ia merupakan satu konsep di mana perusahaan atau syarikat bertanggungjawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk pemerhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Di bawah upaya lingkungan pula, satu fokus yang biasanya menjadi tumpuan utama bagi CSR ini ialah tanggungjawab syarikat terhadap persekitaran di sekeliling mereka dan dunia umumnya. Perniagaan tanpa mengira saiz mempunyai jejak karbon. Setiap langkah yang mereka ambil untuk membantu mengurangkan jejak itu dianggap baik untuk imej syarikat dan masyarakat. Dan di sini saya ada menunjukkan beberapa contoh yang biasa diambil daripada manfaat sekiranya kita ada CSR lingkungan hidup. Pertama sekali kita dapat memohon program untuk mengurangi penggunaan kertas, menggunakan sistem digitalisasi, membangunkan rancangan perjalanan perniagaan untuk mempromosikan pengangkutan yang tidak mencemarkan. Seterusnya, kita ada menggaji rantaian bengkalan perniagaan yang bertanggungjawab terhadap 90% pencemaran alam sekitar, menggunakan produk mesra alam yang dapat digunakan atau digunakan semula berulang kali, dan menetapkan rancangan untuk mengurangi penggunaan tenaga dan menggunakan sumber yang dapat diperbaharui untuk mengurangi pembebasan gas rumah kaca. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan saya kepada Sam untuk membincangkan cara-cara yang boleh diambil untuk mengatasi perubahan iklim dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Terima kasih kepada saudara Liu Shankai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Sam Jong Yi.
Seterusnya, saya akan membincangkan cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim dari aspek pendidikan dengan ekonomi. Tindakan terhadap iklim boleh dibincang dari aspek pendidikan. Pendidikan dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang. Selain itu, ia juga dapat membantu seseorang membuat keputusan yang betul. Pendidikan memperkasakan semua, terutamanya memotivasikan orang muda untuk mengambil tindakan. Perkataan yang disampaikan oleh guru-guru di dalam kelas boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan pelajar. Oleh itu, pendidikan adalah sangat penting dalam tindakan terhadap iklim. Dan saya akan mencadangkan beberapa tindakan yang boleh diambil dalam pendidikan. Tindakan pertama adalah mewajibkan pendidikan iklim sebagai mata pelajaran di sekolah. Pada November 2019, Itali menjadi negara pertama di dunia mewajibkan pendidikan iklim sebagai mata pelajaran di sekolah. Pada pendapat saya, negara-negara lain perlu mengambil tindakan yang sama seperti Itali. Perubahan iklim tidak dapat diselesaikan tanpa mengambil langkah dalam memberikan pendidikan formal tentang perubahan iklim. Pendidikan iklim berkesan boleh membawa perubahan nilai dan tingkah laku sosial pelajar. Walaupun subjek moral atau sains juga mengandungi isu-isu perubahan iklim, tetapi mereka susah memberi imej yang lengkap kepada pelajar kerana tidak cukup fokus atas isu perubahan iklim. Oleh itu, mewajibkan pendidikan iklim adalah sangat mendesak kerana orang yang mengurus dan akan menjadi tulang belakang dunia adalah generasi muda ini. Tindakan seterusnya adalah mengadakan lebih banyak kelas praktikal. Pelajar bukan sahaja perlu belajar ilmu, tetapi perlu ada peluang untuk berlatih apa yang telah belajar. Pelajar dapat lebih memahami dan ingat teori-teori yang belajar di dalam kelas apabila mereka dapat menggunakan teori-teori ini. Sebagai contoh, definisi kesan rumah hijau adalah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas tertentu di dalam sesuatu ruang tertutup meningkat dan menyekat haba apabila mudah terbebas. Untuk memahami kesan rumah hijau, sesuatu eksperimen boleh dijalankan. Pelajar perlu meletak 2 termometer di bawah matahari. Tetapi, salah satu termometer diletak dalam bekas kaca yang ditutup, manakala satu lagi letak di luar. Selepas 20 minit, pelajar perlu memerhati termometer yang mana mempunyai suhu yang lebih tinggi. Selepas eksperimen ini, pelajar dapat membayang bagaimana kesan rumah hijau berlaku dan lebih memberi perhatian kepada isu perubahan iklim. Akhir sekali, silibus sekolah dan universiti perlu diubah sesuai mengikut keperluan semasa. Teknologi sedang mengubah dunia kita dengan kadar yang sangat cepat. Ia juga membantu manusia dalam proses mengatasi perubahan iklim. Oleh itu, cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim zaman sekarang tidak lagi sama dengan 20 tahun yang lalu. Teknologi canggih yang dicipta untuk mengubah iklim zaman sekarang perlu dimasukkan ke dalam silibus untuk memastikan pelajar dapat mengikut perubahan dunia. Sebagai contoh, pingat di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 diperbuat daripada barangan elektronik yang dikita semula. 79,000 tan barangan elektronik yang kecil seperti telefon bimbit dan laptop lama telah dikumpul dari penduduk Jepun untuk menghasil 5,000 pingat emas, perak dan gangsa. Selain itu, katil dalam Olimpik kali ini semua diperbuat daripada cardboard yang mesra alam. Inilah cara-cara teknologi dan inovatif boleh membawa perubahan yang positif kepada iklim. Oleh itu, silibus perlu sentiasa diubah sesuai mengikut pembangunan teknologi. Akhir sekali, saya ingin membincang bagaimana ekonomi boleh menyumbang dalam proses mengatasi perubahan iklim. Pertama sekali, pembangunan secara lestari. Pembangunan lestari menunjuk kepada pembangunan manusia dijalankan secara terancang dan berterusan dengan prinsip memenuhi keperluan sekarang,
tanpa mengorbankan keperluan generasi masa akan datang. Pembangunan secara lestari dapat mengurangkan kegunaan tenaga yang tidak diperbarui dan mengurang sumber alam sekitar yang terhad. Salah satu contoh untuk pembangunan lestari adalah bangunan hijau. Ia menggunakan cahaya matahari pada siang hari sebagai ejen pencahayaan dan mengurangkan penggunaan lampu yang menggunakan tenaga elektrik. Selain itu, pembangunan hijau dapat meminimumkan penggunaan pendingin hawa kerana bumbungnya dicat dengan cat pemantui bagi mengurangkan haba. Contoh-contoh bangunan hijau di Malaysia adalah bangunan belian Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Contoh-contoh lain bangunan hijau di Malaysia adalah Platinum Central di KL Central dan Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur. Pejabat baru Apple di San Francisco juga memakai konsep bangunan hijau. Pejabatnya dikuasakan sepenuhnya dengan tenaga yang boleh diperbaharui. Setiap bumbung pejabat Apple dipasang dengan panel solar. Tetapi, pembangunan lestari memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding dengan pembangunan biasa kerana ia perlu menambah lebih banyak teknologi baru dalam bangunan untuk memenuhi kriteria-kriteria mesra alam. Walau bagaimanapun, pembangunan lestari tetap perlu diamalkan dalam sektor ekonomi untuk mengatasi perubahan iklim dan memastikan keperluan generasi masa hadapan dipenuhi. Seterusnya, ekonomi rendah karbon perlu digalakkan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berjanji bahawa Singapura akan mengubah sektor yang banyak mengeluarkan karbon. Dalam sektor maritim dan penerbangan, Singapura akan mengurangkan keperluan karbon menerusi otomasi, digitalisasi, teknologi bijak dan penggunaan bahan bakar alternatif. Selain itu, Singapura juga akan menggunakan teknologi canggih dan mengoptimumkan sumber dalam sektor tenaga dan kimia. Seperti yang dinyatakan oleh Encik Lee, teknologi sangat diperlukan untuk mengubah perubahan iklim. Sebagai contoh, kereta menggunakan petrol diganti dengan kereta elektrik. Kereta petrol akan membebaskan gas-gas yang mengandungi karbon monoksida. Gas ni adalah salah satu gas yang menyebab kesan rumah hijau. Manakala, oleh kerana kereta elektrik seperti Tesla menggunakan elektrik sebagai pencana kuasa kereta. Oleh itu, ia tidak akan membebas sebarang gas yang memudaratkan iklim. Sebagai tambahan, dalam ekonomi rendah karbon, kerajaan perlu melengkapkan sistem pengangkutan awam. Lebih banyak stesen LRT dan MRT perlu ditambah di bandar yang mempunyai ketumpatan penduduk yang tinggi seperti Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Stesen ETS juga boleh ditambah antara bandar untuk memudahkan dan mempercepatkan pergerakan penduduk dari bandar ke bandar. Dengan melengkapkan sistem pengangkutan awam, penduduk dapat menurunkan kadar penggunaan kereta dan kesan rumah hijau dapat dikurangkan kerana kurang karbon monoksida yang dibebaskan oleh kereta ke atmosfera. Ekonomi rendah karbon bukan sahaja memerlukan teknologi, tetapi juga memerlukan kerjasama dari rakyat. Masyarakat perlu mempunyai fikiran terbuka kepada teknologi terkini dan menggunakan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, saya akan memberi laluan kepada balik Saudari Shikin. Terima kasih Saudara Sam Zong Yi. Jadi saya akan teruskan dengan kesimpulan. Kesimpulannya, sebagai seorang masyarakat yang rasional, kita perlulah bersama-sama memastikan semua matlamat pembangunan Mampan 13 iaitu tindakan terhadap iklim dapat dicapai dalam masa yang ditetapkan. Secara amnya, matlamat pembangunan Mampan ini bukanlah tanggungjawab kerajaan sahaja. Setiap masyarakat juga haruslah bekerjasama dan tidak melakukan aktiviti yang akan menyebabkan risiko perubahan iklim semakin meningkat. Hal ini amatlah penting untuk dititikberatkan demi memastikan kesejahteraan dan keamanan sesebuah negara berada dalam keadaan yang stabil.
Ingatlah bahawa pembebasan gas rumah hijau yang berterusan disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil merupakan kesan utama kepada perubahan iklim. Gas yang terperangkap di dalam atmosfera mempunyai pelbagai kesan ke atas ekosistem global seperti kenaikan paras laut, kemarau, cuaca yang melampau, pemanasan global dan isu-isu lain berkaitan persekitaran. Hal ini secara langsung memberi kesan yang memudaratkan kita seperti kehilangan nyawa dan harta benda. Akibatnya akan menjejaskan ekonomi kawasan terlibat serta memberi kesan tidak langsung kepada perubahan iklim. Di peringkat global, negara-negara yang terlibat telah menyatakan janji bagi Intended Nationally Determined Contribution iaitu INDC di persidangan ke-21 Conference of Parties di Paris pada penghujung 2015 untuk mengurangkan pelepasan karbon. Malaysia dalam masa yang sama bercadang untuk mengurangkan intensiti keluaran dalam negara kasar gas rumah hijau kepada 45% pada tahun 2030 berbanding dengan intensiti pelepasan keluaran dalam negara kasar pada tahun 2005. Selain itu, masyarakat juga perlulah mengambil berat mengenai isu perubahan iklim terutamanya dalam negara Malaysia. Hal ini penting untuk membaik pulih iklim dan memastikan agar rakyat sentiasa bersedia hadapi walau apapun perubahan yang bakal menghadapi negara ini. Di sini, saya ingin memberikan contoh kepada isu yang berlaku sekarang iaitu banjir besar yang berlaku di sekitar Lembah Kelang. Sebagaimana yang kita semua maklum, kejadian ini berlaku sangat dahsyat dan membabitkan sehingga 17 maut. Justeru, saya menyeru dan berharap agar rakyat lebih fokus dan tidak memandang remeh mengenai perubahan iklim. Kita haruslah sentiasa bersedia dalam menghadapi apa jua perubahan kepada negara kita. Sebagai contoh, kita perlulah segera menyimpan segala dokumen penting di tempat yang selamat dan segera meninggalkan kawasan yang berisiko. Hal ini dapat mengurangkan bilangan yang terkorban. Kita juga perlulah menggunakan rangkaian internet dengan sebaiknya dengan sentiasa memeriksa laman web Jabatan Meteorologi Rasmi yang berperanan untuk memantau dan mengeluarkan amaran berkaitan cuaca dan bencana alam seperti hujan lebat, ribut, taufan dan lain-lain. Kesannya, keselamatan diri dan keluarga dapat terjaga. Kerajaan juga perlulah mengambil langkah inisiatif dengan sentiasa memastikan setiap infrastruktur yang dibangunkan perlulah seiring dengan penyelenggaraan sistem peparitan. Kerajaan juga memainkan peranan yang amat penting dalam meneliti setiap langkah kemajuan sesebuah negara perlulah membawa kepada kesan yang positif dari setiap segi. Oleh itu, sama-samalah kita menghargai sumber semula jadi agar dapat mengurangkan perubahan iklim yang berlaku di seluruh negara. Sekian sahaja daripada saya untuk kesimpulan. Jadi saya rasa itu sahaja dari kumpulan kami untuk Matlamat Pembangunan Mampan yang ke-13 iaitu tindakan terhadap iklim. Sekian, terima kasih.